Kita masuk semester 3 sejarah STPM. Tema yang kedua iaitu transformasi masyarakat. Dalam topik transformasi masyarakat, kita sedang melihat bagaimana kehidupan masyarakat peribumi yang telah kamu pelajari dalam tema yang pertama iaitu masyarakat mula mengalami perubahan akibat daripada perluasan kuasa asing. Bagi kes Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak, kita tidak mengalami sebarang masalah besar sebab kuasa asing yang terlibat hanya satu iaitu Inggeris. Boleh faham? Okey, dalam perluasan kuasa asing, kita telah melihat bagaimanakah Inggeris mula mengamalkan dasar campur tangan secara langsung di Tanah Melayu mulai tahun 1874. Bermula di negeri Perak menerusi perjanjian Pangkor, Inggeris seterusnya tidak hentikan usahanya sampailah dia menguasai ke semua negeri di Tanah Melayu. Okey, dari negeri Perak pergi ke Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang menjelang 1888 iaitu 1888 Pahang telah pun dikuasai oleh Inggeris. Seterusnya, Inggeris beralih pula ke negeri-negeri yang kurang potensi dari segi bahan mentah, iaitu negeri-negeri Melayu Utara yang pada ketika itu berada di bawah penguasaan Siam. Menerusi beberapa siri perjanjian, okey, bermula dengan perjanjian Sulit 1897, diteruskan dengan pengisytiharan Inggeris Siam 1902 dan akhirnya perjanjian Bangkok 1909, Inggeris berjaya mendapatkan kuasa politik negeri-negeri Melayu Utara daripada Siam. Pemindahan itu berlaku atau peralihan kuasa itu berlaku menerusi perjanjian Bangkok tahun 1909. Kemudiannya, Inggeris mengakhiri dasar perluasan kuasanya dan telah menyempurnakan penguasaan sepenuhnya terhadap Tanah Melayu pada tahun 1914 apabila Kerajaan Negeri Johor menerima seorang penasihat am British sebagai penasihat dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu dan juga agama Islam. Boleh faham setakat ni? Akibat kehadiran seorang penasihat Inggeris, apa yang berlaku? Penasihat yang ditempatkan itu mula membuat perubahan dalam struktur pentadbiran dan politik yang asal, menyebabkan status quo Raja, Sultan dan juga para pembesar mula berubah. Mereka mula hilang pengaruh, mereka mula hilang kuasa dan juga kedudukan mereka yang telah mereka nikmati sejak turun-temurun melalui proses warisan. Boleh faham? Jadi perubahan-perubahan yang berlaku ni kita akan lihat dalam topik yang ke 2.3 iaitu pengubahsuaian dalam pentadbiran ekonomi dan pendidikan. Okey, secara umum kita akan lihat apakah perubahan yang telah berlaku pada dalam topik 2.2. Akibat perubahan yang berlaku ni, dah tentu kita akan menerima sedikit reaksi, betul? Okey, tiba-tiba cikgu panggil kamu, hari ni ada kelas tambahan. Apa reaksi kamu? Sedih. Okey? Ada yang sedih, ada yang rasa terancam kebebasan dia disekat dan ada pula yang merasakan dari duduk rumah dan tidur baik duduk kat sekolah.
Okey, sebab dia semata-mata tak nak tidur, dia menghadiri. Ada juga macam tu, betul, Aimee? Okey. Jadi, tak salah apa jua yang kamu rasa sebab setiap tindakan mesti ada satu reaksi. Sama ada kamu bersetuju ataupun kamu tidak bersetuju, betul? Okey, sebarang perubahan yang berlaku juga akan membawa kepada satu reaksi. Contohnya, okey, STPM baru, sistem modular. Okey, ada PBS. Reaksinya mungkin pada dua tahap. Setengah setuju, setengah pula tak setuju. Janji ada reaksi. Kalau tak ada reaksi, ada benda yang tak betul dah. Faham? Faham? Okey. Jadi, perubahan yang dibawa oleh Inggeris juga telah membawa kepada reaksi. Okey. Reaksi ini telah mencapai klimaksnya atau kemuncaknya dengan beberapa siri penentangan yang hebat terhadap campur tangan Inggeris di beberapa buah negeri-negeri Melayu dan juga di negeri Sabah dan Sarawak. Boleh faham? Jadi kita tinjau balik. Bagi negeri-negeri Melayu bersekutu, iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang, penentangan berlaku di Perak oleh Datuk Maharaja Lela. Berlaku di Pahang oleh Datuk Bahaman dan Negeri Sembilan oleh Yang Tuan Anta. Pelajar perlu faham di Selangor tidak berlaku sebarang penentangan. Faham? Boleh faham tak? Okey. Seterusnya. Okey. Negeri-negeri Melayu Utara yang dikuasai oleh Inggeris menerusi apa? Perjanjian Bangkok tahun 1909. Apa nama negeri-negeri Melayu Utara? Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Dah pandai dah pun. Setiap kali sebut benda yang sama. Akhirnya dah boleh dah. Okey. Sampai ada yang tak sabar. Takkanlah yang tu pun kami tak tahu. Dia jawab dengan cepat. Okey. Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Okey. Di Perlis tidak berlaku penentangan. Di Kedah tidak berlaku penentangan. Tetapi di Kelantan kita telah melihat kebangkitan Tok Janggut. Dan di Terengganu kita akan lihat kebangkitan Haji Abdul Rahman Limbong. Boleh? Seterusnya di negeri Johor. Negeri yang akhir sekali dikuasai oleh Inggeris. Negeri yang dikatakan jauh ke hadapan dari segi pembangunan berbanding dengan negeri-negeri Melayu ketika itu. Hasil daripada kebijaksanaan Maharaja Abu Bakar. Okey, juga tidak berlaku sebarang penentangan. Di Sabah berlaku penentangan. Ada dua orang yang bangkit menentang, yang utamalah terdapat beberapa tokoh lain. Okey, yang paling penting kamu perlu tahu iaitu Mat Saleh dan juga Antanom. Bagi negeri Sarawak, okey, apabila James Brooke mula bertapak, mulalah kebangkitan, okey, oleh Rentap dan juga Sharif Masahor. Yang tu untuk negeri Sarawak. Okey. Dan hari ini kita akan lihat satu lagi topik. Masih berada dalam topik penentangan terhadap kuasa asing. Kita akan lihat secara detail bagi negeri-negeri Melayu, iaitu di negeri
Terengganu. Okey, kita lihat di Terengganu. Okey. Kenapakah berlaku kebangkitan menentang Inggeris? Kenapa berlaku kebangkitan menentang Inggeris di Terengganu pada tahun 1822, 1825 dan 1828? Okey, kamu kena faham. Cek balik tahun. Okey. Tahun dia berlaku kesilapan. Okey, tahun 1922, 1925 dan 1928. Okey, kamu perlu tahu campur tangan hanya bermula tahun 1874. Mustahil berlaku penentangan sebelum 1874. Dan juga bagi negeri-negeri Melayu Utara, Perjanjian Bangkok hanya dimenterai tahun 1909. Jadi penentangan mestilah selepas daripada tahun 1909. Jadi senang saja, 1922, lepas tu 3 tahun, 1925, 1928, 3 tahun lagi. Boleh faham? 3 kali penentangan. Yang kita telah lihat dalam perbincangan umum yang kamu boleh lihat dalam video yang berkaitan dengan tingkatan 2, iaitu juga dikenali sebagai kebangkitan. Kebangkitan apa? Kebangkitan tani. Okey. Jadi kita lihatlah apa yang dia nak tahu, kenapa boleh berlaku dan bagaimana Inggeris mengatasi. Boleh faham? Dengan termenterainya Perjanjian Bangkok tahun 1909, maka tamatlah penguasaan Siam ke atas negeri-negeri Melayu Utara. Negeri-negeri itu diletakkan di bawah pengaruh Inggeris. Seorang penasihat Inggeris akan ditempatkan di tiap-tiap buah negeri ini. Mereka akan menasihati Sultan dalam semua aspek kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Pihak Inggeris berjaya masuk ke Kedah, Perlis dan Kelantan tanpa banyak tentangan. Bagaimanapun, Inggeris menghadapi masalah di Terengganu. Mereka hanya berjaya menempatkan penasihatnya di negeri itu pada tahun 1919. Walaupun Siam dah pindahkan kuasa ke tangan Inggeris, tetapi kuasa Inggeris tak dapat menempatkan penasihat sampailah untuk 10 tahun. Selepas Perjanjian Bangkok, barulah berjaya menempatkan seorang penasihat. Setelah itu, Inggeris mendapat tentangan di negeri tersebut. Kebangkitan Inggeris berlaku agak hebat pada tahun 1922, 1925 dan 1928. Di depan kamu 18, 18, 18 itu semuanya salah. Tukar kepada 19. Dapat para pelajar? Dapat, bagus. Jadi, kenapa berlaku penentangan? Faktor pertama, apa dia? Keengganan Terengganu menerima penasihat British. Semasa Perjanjian Bangkok 1909, Terengganu diperintah oleh Sultan Zainal Abidin III. 1881 hingga tahun 1918. Baginda tidak mengiktiraf perjanjian itu. Sultan tidak pernah menganggap yang negerinya merupakan sebuah negeri naungan Siam
Pegangan Siam ke atas Terengganu amat berkurangan jika dibandingkan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Sultan Terengganu yang hendak menaiki takhta tidak pernah dipanggil untuk mendapatkan pengesahan. Pengesahan itu confirmation dari Raja Siam. Terengganu juga tidak pernah menerima penasihat daripada Siam seperti yang dicadangkan dalam pengisytiharan Inggeris Siam 1902. Penghantaran bunga emas yang dibuat oleh Terengganu dianggap sebagai simbol persahabatan, bukannya membayar ufti. Okey, jangan sibuk salin. Kamu akan dapat bahan ini. Jangan risau. Nak tengok 100 kali pun boleh. Boleh faham? Fahamkan terlebih dahulu. Jadi apa yang hendak dicakap, apa diceritakan atau disampaikan oleh penulis dalam ayat ini ialah dia bagi tahu walaupun Siam menganggap Terengganu sebahagian daripada negeri naungannya, tetapi dari realitinya, okey, kesan penguasaan Siam lebih terasa oleh siapa? Terasa oleh negeri Kelantan, Perlis dan Kedah. Terengganu ni sekadar hantar bunga emas, padahal dia tak perlu pergi jumpa siapa? Raja Siam. Kalau nak ditabalkan jadi sultan, penggantinya tak perlu pergi dapat pengesahan atau persetujuan Raja Siam dan sebagainya. Mereka boleh naik ikut apa yang ada di dalam negeri tersebut, prosedurnya. Okey. Jadi dalam keadaan tersebut, apabila Siam memindahkan negeri pegangannya kepada Inggeris, Sultan Terengganu dari awal dia kata Siam pun tak kuasai dia. Macam mana pula Inggeris boleh kuasai? Jadi dia menolak penempatan seorang penasihat Inggeris di negeri Terengganu. Ingat, untuk negeri-negeri Melayu Utara, kita tak panggil resident, kita panggil sebagai penasihat. Berlandaskan kedudukan di atas, bukan tak catat terus, yang penting catat. Berdasarkan kedudukan di atas, maka Sultan Terengganu berpendapat bahawa negerinya tidak terikat kepada perjanjian 1909. Oleh itu, Terengganu enggan menerima penasihat British. Sultan Zainal Abidin III. Okey, siapa dia? Sultan Zainal Abidin III cuma bersetuju untuk menerima seorang ejen Inggeris. Apa tu ejen? Macam kamu menjual apa? Barang kosmetik yang dibuat di Taiwan, China dan sebagainya, betul? Okey. Lepas tu masuk dalam Facebook, penghantaran segera, kamu tangkap gambar, kamu expose bagi cahaya tu kuat, boleh cerah dalam 24 jam dan sebagainya. Lepas tu kamu tangkap gambar, crop gambar tu, tarik jadi panjang, boleh kurus. Okey. Yang tahu tu dia tahu senyum lah. Okey. Dan dengan pelbagai tipu hela, maka barang atau produk tu pun akan dijual. Kamu sebagai ejen sahaja untuk menjual, boleh faham? Okey. Jadi bila ejen, dia tidak ada atau tidak mempunyai sebarang bidang kuasa dalam pentadbiran negeri. Dia jadi alat penghubung di antara Inggeris dengan kerajaan negeri Terengganu. Persetujuan itu tercapai dalam satu rundingan yang diadakan dengan Inggeris di Singapura pada bulan April tahun 1910, 22 hari bulan. 22 April 1910. Ejen British yang dilantik ialah W.L. Conley. W.L. Conley.
Boleh faham? Jelas? Okey. Jadi apa yang kamu nak buktikan di sini? Ceritanya mungkin dah panjang, kamu pun sesat hendak ke mana. Kita berada dalam faktor pertama. Kenapa berlaku penentangan? Sebab siapa dia? Haji Abdul Rahman Limbong kita tak masuk lagi. Dia tak muncul pun dalam cerita. Faham? Iaitu Terengganu enggan menerima penasihat British. Di sini Terengganu merujuk kepada Sultan. Boleh faham? Apa buktinya? Itu yang kita lihat. Bukti yang pertama tak iktiraf perjanjian Bangkok. Bukti yang kedua, pegangan terhadap Siam adalah sangat minimum atau seolah-olah tak wujud sebab Raja Terengganu tak pernah pun menghadap Raja Siam untuk mendapatkan pengesahan siapa yang patut jadi raja dan sebagainya. Boleh faham? Ada tak hari ini macam contohnya kamu nak kahwin. Nak kahwin. Tapi ayah kamu tak setuju. Kamu tak perlu menghadap pengesahan apa yang kamu akan buat. Tahu pun ada yang lari ke Thailand. Jadi pegangan itu tak wujud macam tu lah. Setengah tu akan batalkan kalau orang tua tak setuju. Setengah pula akan teruskan juga. Okey. Kamu macam mana itu? Kategori A ke B? Okeylah. Masa akan tentukan. Okey, kita teruskan lah. Jadi bukti yang ketiga pula, dia tak terima penasihat tetapi dia terima seorang ejen. Nama ejen ialah W.L. Conley. Yang ni semua adalah bukti-bukti yang menunjukkan bahawa Terengganu enggan menerima seorang penasihat Inggeris. Boleh tahu apabila terima, maksudnya mereka terima secara terpaksa yang akan membawa kepada penentangan. Seterusnya, Terengganu menerima penasihat British pada tahun 1919. Jadi sekarang persoalan timbul. Okey, bagaimana Terengganu ni boleh dapat seorang penasihat? Bagaimana Inggeris berjaya menempatkan seorang penasihat? Itu yang kamu perlu faham. Okey, itu pun berapa tahun selepas perjanjian Bangkok? 10 tahun selepas perjanjian Bangkok barulah Terengganu berjaya menempatkan seorang Inggeris berjaya menempatkan seorang penasihat di Terengganu. Inggeris mula mengambil peluang ke atas Terengganu apabila Sultan Zainal Abidin III mulai uzur kerana tua. Faham? Isunya bukan uzur kerana tua. Isunya ialah apabila Sultan Zainal Abidin jatuh sakit. Okey, kalau kamu lihat di sini, kamu lihat balik kat sini, Sultan Zainal Abidin sampai tahun berapa? Tahun berapa? Dah tengok belum? Dah, boleh nampak 1918. Kat sini Inggeris menempatkan seorang penasihat bila? Jadi ketika Sultan Zainal Abidin atau selepas Sultan Zainal Abidin? Bagus. Matematik kamu pun dah mula meningkat. Okey. Belajar sejarah kena pandai matematik lah. Okey. Inggeris mengenakan tekanan kepada kerajaan supaya menerima penasihat Inggeris. Dan tahun 1918 Sultan Zainal Abidin mangkat. Okey. Oleh itu putranya menaiki takhta bergelar Sultan Muhammad II. Baginda terpaksa bersetuju dengan desakan British supaya menerima pelantikan seorang penasihat British di negeri itu.
J.L. Humphreys yang sedang berkhidmat sebagai ejen British terus dilantik sebagai penasihat British yang pertama. Siapa dia? J.L. Humphreys. Iaitu selepas ejen yang pertama, selepas Conley, Humphreys jadi ejen. Faham? Jadi bila Sultan Muhammad setuju untuk menerima seorang penasihat, dia di-upgrade lah. Dia jadi apa? Dinaik taraf daripada ejen jadi penasihat. British terus sebagai penasihat British yang pertama. Beliau dipertanggungjawabkan untuk menasihati Sultan dalam semua perkara kecuali mengenai agama Islam dan adat istiadat Melayu. Okey. Jadi apa yang patut dijadikan iktibar? Selagi Sultan Zainal Abidin III ada, Inggeris tak dapat desak, tak dapat ugut atau mengenakan sebarang tekanan, okey, untuk meletakkan seorang penasihat. Jadi Inggeris pun tunggu bila Sultan ini akan mangkat, baru mereka bertindak. Okey. Jadi Sultan Zainal Abidin III ni mesti seorang yang berkaliber. Okey. Seterusnya, perubahan pentadbiran selepas 1919. Perubahan pentadbiran selepas 1919. Terengganu mengalami perubahan yang besar dan mendadak selepas kehadiran penasihat British. Okey, sekarang inilah perubahan yang dilakukan oleh Inggeris sampai setiap perubahan akan bawa apa? Mesti ada reaksi. Katakan sekolah buat satu perubahan menempatkan kamu kat kemah di padang sekolah. Kamu belajar kat situ saja. Kamu suka atau tidak? Cikgu yakin kamu akan suka sebab kamu akan jalan-jalan, pergi kantin, beli makanan, masuk balik. Betul? Nasib baik dikurung dalam kelas. Pentadbiran, perubahan yang pertama, pentadbiran kerajaan negeri menjadi kompleks. Kompleks maksudnya menjadi lebih rumit. Bukan rumit sebenarnya, menjadi lebih sistematik. Okey. Terdapat 3 pihak berkuasa di peringkat tinggi, iaitu Menteri Besar, Penasihat British dan Setiausaha Negeri. Yang ni rumit lah. Kompleks di sini lebih kepada rumit. Sebab apabila seorang penasihat British dah wujud, Menteri Besar dan Setiausaha Negeri yang sebelum ini ada pun masih berkuasa, ditambah lagi dengan penasihat yang kononnya nak rampas semua kuasa tersebut, maka wujudlah arahan-arahan dan tindakan-tindakan yang bertindan. Okey, seorang cakap macam ni, seorang lagi cakap lain. Boleh faham? Boleh faham? Okey. Yang kedua, pembahagian negeri kepada 3 wilayah. Berapa wilayah? Iaitu Timur, Tengah dan Barat. Pegawai-pegawai jenis baru seperti penolong-penolong penasihat British dan pegawai daerah ditempatkan di kawasan-kawasan yang ditubuhkan. Okey. British dia tak kata kat sultan, kat pembesar kamu dah hilang kuasa, tak. Tetapi dia kata dia nak sistematikkan, kita pecah negeri ini kepada 3. Okey, 1, 2, 3. Jadi ada 3 orang penolong. Penasihat British, dia ada penasihat, tapi untuk dia ada penolong penasihat pula. Maksudnya untuk katakan yang di Timur, Barat dan Tengah ni bagi nasihat kepada penasihat, dan penasihat baru akan bertindak menerusi Sultan. Boleh faham? Dan selepas tu, di bawah penolong penasihat
British pula ditempatkan pegawai daerah. Contohnya, wilayah timur mungkin ada 3 daerah. Adalah 3 pegawai daerah. Boleh faham? Jadi automatik siapa yang hilang kuasa? Pembesar-pembesar mula hilang kuasa. Sebab kuasa ni sebenarnya satu saja. Kuasa ni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Cuma dia akan beralih ke tangan siapa? Kuasa pemerintahan. Boleh faham? Dia akan beralih siapa yang akan ada kuasa tersebut. Seterusnya yang ketiga, yang inilah yang menyebabkan banyak masalah, iaitu berbagai enactment telah diluluskan oleh kerajaan. Enactment ialah undang-undang atau peraturan-peraturan. Kebanyakan undang-undang itu adalah berkaitan dengan pentadbiran tanah dan binatang ternakan. Okey. Dapat para pelajar? Seterusnya, yang keempat, ditubuhkan pusat-pusat pentadbiran khusus untuk menjalankan pentadbiran tanah, pungutan cukai dan pendaftaran. Okey. Dulu pembesar pergi kutip cukai ataupun cukai dihantar ke tangan ketua kampung, penghulu dan kemudiannya sampai ke tangan pembesar. Pembesar ambil sedikit, bagi sedikit kepada sultan. Sekarang ni tak. Bila Inggeris datang, katakan keluasan tanah dia letak pemetaan. Okey, ini tanah dia, tanah sawah ada berapa, yang ni tanah bergeran berapa, siapa ada pemilik belum dimiliki berapa, siapa yang patut bayar cukai, semuanya mereka telah rekodkan. Dan mereka akan duduk di pejabat. Kamu pemilik tanah, kamu sendiri kena pergi dan bayar cukai tersebut. Jadi, masalah atau tidak? Hari ini, sistem tu yang kita guna betul. Kita ada pejabat tanah. Okey. Tapi zaman dahulu, kamu kena fikir orang tak ada pengangkutan. Okey. Sistem pengangkutan susah kamu nak capai. Bukan senang-senang kamu boleh pergi dari satu tempat ke satu tempat. Okey. Dan kalau sampai pun dah malam, pejabat pula ditutup. Semua ni kena diambil kira. Dan benda ni satu benda yang baru. Boleh faham? Jadi menimbulkan sedikit masalah. Seterusnya, terdapat juga beberapa institusi baru seperti pasukan polis, mahkamah dan penjara. Dulu kita ada pembesar, kuasa mengadili berada di tangan pembesar, kalau kes-kes berat di tangan sultan. Okey, hukuman dijatuhkan macam tu saja. Sekarang ni semuanya ada penjara dan sebagainya. Jadi kuasa-kuasa mengadili sudah pindah ke tangan siapa? Melaksanakan undang-undang pindah ke tangan polis. Kuasa kehakiman berpindah ke tangan mahkamah. Jadi pembesar tu dah hilang kuasa. Okey. Jadi kita lihat apa yang berlaku sampai menimbulkan penentangan. Okey. Okey, tentangan terhadap pengenalan peraturan baru. Pengenalan peraturan-peraturan baru oleh penasihat Inggeris menimbulkan rasa tidak puas hati kepada semua pihak. Pihak istana sendiri tidak berpuas hati. Sultan mendapati bidang kuasa banyak berpindah kepada penasihat British. Sepatutnya penasihat ini hanya sebagai memberi nasihat. Kata putus mesti daripada sultan. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Okey, penasihat ini dah jadi pemerintah. Okey.
Malah Sultan mendengar tentang ura-ura pemotongan allowance baginda daripada 9,500 kepada 3,500 setahun. Kalau penasihat boleh tentukan allowance, siapa yang bos, big boss kat sini? Kalau boleh tak kamu ada beberapa orang pekerja, kamu mengusahakan macam satu syarikat goreng pisang yang secara besar-besaran. Okey, pekerja kamu tentukan gaji kamu, boleh tak? Kamu yang kena tentukan gaji pekerja kamu, betul? Tapi yang ni dah, jadi timbullah masalah. Oleh kerana tidak tahan dengan tindakan Inggeris, Sultan Muhammad II telah turun dari takhta dan diganti oleh saudaranya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Okey, dia tak dapat bertolak ansur dengan tindak tanduk Inggeris. Jadi dia melucutkan jawatan Sultan dan digantikan dengan saudara Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Pihak yang amat tidak berpuas hati ialah rakyat. Mereka tidak berpuas hati kerana peraturan-peraturan baru banyak yang menyulitkan mereka dan bercanggah dengan nilai-nilai tradisi. Benda baru mestilah timbul banyak rungutan. Betul? Ada yang merungut di Facebook sekarang. Dah ramai merungut di Facebook. Dia Facebook ni sekarang ni dia macam tempat meluahkan semua, betul Umi. Sebab cikgu tengok ada pelajar mengucapkan selamat hari jadi kepada ibu bapa mereka kat situ. Orang like 40, 50 like. Lepas tu ada yang pun tumpang gembira. Jadi cikgu tertanya-tanya, ibu bapa mereka ada Facebook ke tak? Atau mereka nak promo diri mereka menjadi, kononnya menjadi anak yang baik? Bukan kamu. Yang kamu buat ke? Okey, tapi ada macam tu, betul? Selamat hari ibu. Tapi yang like tu ibu dengan bapa dia memang tak like kat situ. Yang like tu orang-orang lain. Okey. Tak tahulah Facebook ni dah macam satu fenomena, bila akan berakhir tak tahu. Okey. Ada yang tak ada Facebook lagi? Okey. Jadi benda baru ni dah tentu akan menjadi satu masalah. Sebab kamu dah dalam satu keadaan yang lama, kamu hidup dalam satu keadaan tertentu, kamu dah biasa dengan keadaan tersebut. Tiba-tiba Inggeris datang, tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni. Kalau nak buat yang ni, kena buat yang ni. Banyak sangat peraturan-peraturan yang menyusahkan. Seperti memburu, kalau mereka rasa nak pergi memburu, boleh pergi memburu. Tapi sekarang British datang, nak memburu boleh, kena dapatkan permit. Okey, nak ambil hasil hutan, kena dapatkan lesen. Jadi benda-benda baru ni bercanggah dengan nilai tradisi. Maksudnya amalan yang sudah lama mereka amalkan. Boleh faham? Okey, sebelum kedatangan Inggeris, orang-orang Terengganu bebas membuka tanah. Faham membuka tanah maksudnya apa? Okey, kamu tengok, okey 20-30 orang tengok satu kawasan yang lapang, kamu bersihkan dan kamu buka tanah kat situ. Okey. Membuat rumah. Bukan rumah. Okey. Bercucuk tanam, mengambil hasil-hasil hutan dan memburu. Jadi mereka dah tak ada sebenarnya bebas, berdaulat maksudnya, boleh faham? Tapi bila Inggeris datang, semua tu ada peraturan.
Dengan adanya peraturan-peraturan baru, semuanya tersekat. Untuk memburu atau membuka tanah, mereka terpaksa mengambil PAS. Sementara itu, pegawai-pegawai yang mengeluarkan PAS atau memungut cukai sering melakukan kekasaran. Kadang-kadang, seseorang itu terpaksa berulang beberapa kali ke pejabat semata-mata untuk mendapatkan PAS memburu. Okey, kalau kamu pergi tanpa PAS, kena tangkap, didenda pula dan dihukum pula. Okey. Manakala mereka yang melanggar peraturan seperti membuka tanah, bercucuk tanam atau mengambil hasil-hasil hutan tanpa PAS atau kebenaran, disaman, didenda dan dipenjarakan. Okey. Jadi yang ni keadaan dia. Perasaan tidak puas hati lebih jelas di kalangan rakyat di kawasan pedalaman seperti Telemong. Bukan apa? Ingat sudah Temelong Kuala Brang, Ulu Marang dan Dongon. Okey. Apatah lagi sistem pengeluaran mereka apalagi sistem pengeluaran, bukan sistem pengeluaran. Sistem ekonomi mereka adalah sekadar sara diri. Okey, kamu nak kenakan cukai, tak sesuai. Sebab apa? Orang yang buat pergi memburu tu bukannya dia nak memburu ambil nak import ke Hong Kong ke jual ke, tak. Dia nak guna untuk kegunaan keluarga dia sendiri. Dah kamu kenakan cukai yang tinggi, dah membebankan. Faham? Dia nak bercucuk tanam, nak untuk guna untuk keluarga dia sendiri. Tapi yang tu pun dia kena bayar cukai. Lainlah kamu nak dapatkan profit, untung kamu bayar sedikit kepada kerajaan, lain. Betul? Yang ni untuk kegunaan kamu sendiri pun kamu kena bayar cukai. Itu jadinya keadaan apabila Inggeris campur tangan di Terengganu. Pertimbangan utama bukanlah untuk menghasilkan sesuatu kelebihan, tetapi untuk mengeluarkan setakat cukup untuk keluarganya sendiri serta beberapa saudara mara dan tanggungan lain. Boleh faham? Dapat berusaha ke pergi memburu, bukan nak jual, kongsi-kongsi dengan saudara mara atau penduduk kampung makan. Itu saja. Boleh faham? Memang dia tak dapat, tak buat duit atau untung. Okey. Jadi yang ni keadaan dia. Okey. Ayat terakhir apa dia? Ekonomi kampung berkembang di sekitar sungai. Ekonomi kampung berkembang di sekitar sungai, hutan dan kawasan kecil di keliling kawasan kediaman. Oleh itu, apabila mereka diminta membayar cukai dan cukai itu tinggi pula, maka tentulah mereka merasa ianya merupakan bebanan yang amat berat untuk ditanggung. Walaupun 1 sen, 2 sen, 10 sen, 20 sen, tapi cukai itu dah 10, 20 cukai, semua benda kamu sentuh cukai, dah memang membebankan. Akibatnya mereka bangkit menentang Inggeris. Kebangkitan tersebut berlaku pada tahun 1922, 1925 dan 1928. 3 kali berlaku kebangkitan. Boleh faham setakat ni? Boleh ikut
Okey. Jadi kamu pertama ceritakan penolakan Terengganu untuk menerima seorang penasihat, dan kamu ceritakan bagaimana penasihat itu ditempatkan dan apa tindakan penasihat tersebut dan bagaimana tindakan penasihat tersebut membawa kepada penentangan. Sebab kehendak sukatan kamu ialah sebab-sebab berlakunya penentangan. Kalau soalan tanya secara umum kenapa berlakunya penentangan di negeri-negeri Melayu, kamu tunjuk sebab cukai yang tinggi, misalnya di Terengganu apa yang telah berlaku. Okey? Inggeris tidak menghormati adat tradisi, misalnya di negeri Perak. Kamu tulis macam tu, boleh faham? Kalau soalan secara umum. Okey, kamu masukkan contoh menyebabkan Datuk Maharaja Lela bangkit. Kalau kat Kelantan Tok Janggut kenapa boleh berlaku dan sebagainya. Okey, seterusnya pemimpin-pemimpin kebangkitan. Siapa-siapa yang terlibat dalam kebangkitan di Terengganu dan bagaimana kebangkitan ini akan berakhir, kita lihat. Terdapat beberapa orang tokoh tempatan tampil menggerakkan semangat rakyat supaya bangkit menentang kerajaan. Di antara mereka termasuklah Cik Ismail Kuala Po. Apa nama dia? Cik ni laki ke perempuan? Bagus. Abdullah Jurukaka. Okey. Penghulu Saleh. Engku Mat Pueh. Lebai Hasan. Mat Zain bin Mat Min. Lebai Deraman, juga terkenal dengan panggilan Tok Janggut. Jangan confuse Tok Janggut di situ dengan Tok Janggut yang ni ya. Haji Zakaria, Mat Tok Pitas dan Abu Bakar Citing. Okey. Ini nama orang-orang lama, betul? Ada lagi kat kampung kamu macam ni? Mak Zain masih ada lagi. Nama pelajar perempuan seperti Melur. Lagi apa? Bawang merah. Semua tak ada. Kamu kembalikanlah nostalgia tersebut. Okey. Tak lama lagi, tak susah. Sebab klinik, hospital bersalin. Jadi anak-anak kamu akan mendapat tempat lahir. Kat mana? Lenggong. Sekarang ni kebanyakan Kuala Kangsar, Taiping, Ipoh, betul? Tak lama lagi kamu boleh letak Lenggong. Okey, seterusnya pemimpin-pemimpin ini muncul kerana pengaruh dan dorongan beberapa orang guru agama di Terengganu. Jadi kenapa boleh wujud pemimpin-pemimpin ini? Atas dorongan atau gerakan beberapa orang guru agama, terutamanya Haji Abdul Rahman Limbong, bukan Limbang, dan Haji Musa bin Haji Abdul Ghani. Haji Musa bin Abdul Ghani adalah seorang guru agama yang mengajar di beberapa kampung di kawasan Kuala Brang. Okay. Beliau sentiasa memberi fatwa bahawa undang-undang yang diperkenalkan itu adalah undang-undang kafir. Ianya dirangka oleh orang-orang kafir. Oleh yang demikian tidak boleh diikuti oleh orang-orang Islam. Sebab dalam Islam dia ada undang-undangnya tersendiri yang dipanggil syariah. Okey. Jadi di samping mengajar agama, beliau juga memungut zakat dan fitrah. Haji Abdul Rahman Limbong lebih berpengaruh daripada Haji Musa, yakni Haji Musa Abdul Ghani. Sekarang orang yang kedua ialah Haji Abdul Rahman Limbong. Haji Abdul Rahman Limbong ni lebih berpengaruh berbanding dengan Haji Musa.
dalam menunjukkan tentangannya terhadap kerajaan. Beliau mengapi-apikan semangat rakyat dengan mengeluarkan fatwa bahawa tanah adalah hak Allah. Oleh itu, kerajaan negeri tidak berhak memungut cukai. Rakyat tidak perlu membayar cukai tanah yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Ini lebih kepada faktor agama yang menjadi pencetus dalam perjuangan. Boleh faham? Okey, kalau soalan tanya sejauh mana faktor agama menjadi penentu penentangan di Terengganu, kamu boleh jawab. Ambil isi ini, letak di tempat yang pertama. Di sini jelaslah agama menjadi unsur penting membangkitkan semangat rakyat. Okey, jadi kita lihat kebangkitan-kebangkitan yang berlaku. Okey, berlaku 3 kali kebangkitan rakyat pedalaman. Okey, menunjukkan protes terhadap pengenalan undang-undang dan peraturan baru. Pertama, kebangkitan tahun 1922. Mereka telah berjaya mengumpulkan ramai penduduk di Telumong. Mereka memprotes mengenai bayaran cukai tanah. Pihak kerajaan telah bertindak dengan menangkap seramai 43 orang. Mereka yang ditangkap itu dibicarakan dalam tingkatan 2 punya perbincangan. Cikgu dah terangkan apa yang berlaku, betul? Okey. Abdul Rahman Limbong telah menjadi pembela terhadap mereka yang telah dituduh. Tidak ada keputusan yang muktamad dibuat setelah kes itu dibicarakan beberapa kali. Jadi kes itu mansuh begitu sahaja. Kebangkitan kedua. Kebangkitan tahun 1925. Pada kali ini, mereka berkumpul beramai-ramai di Telumong. Mereka berselindung dengan membersihkan tanah kebun seorang kerabat di Rajau. Perhimpunan itu tidak melarat dan akhirnya bersurai dengan aman. Ketiga, kebangkitan tahun 1928. Sekali lagi, orang-orang pedalaman bangkit menentang peraturan baru. Kebangkitan kali ini lebih ramai, teratur dan bermatlamat. Ingat, ramai, teratur, ada tujuan. Kali ini mereka berkumpul di Kuala Berang dan Kampung Pelam, Telumong. Perhimpunan di Kuala Berang kelihatan lebih bertenaga dan hebat. Mereka nampaknya lebih militan. Militan bermaksudnya dalam ketenteraan. Okey, bersenjata lah. Orang-orang yang berhimpun itu telah merempuh dan menguasai bangunan kerajaan di Kuala Berang. Setelah berjaya menduduki bangunan itu, mereka bergerak menuju ke Kuala Terengganu. Jadi berjaya menduduki bangunan itu, mereka bergerak menuju ke Kuala Terengganu. Tindak balas kerajaan Inggeris. Okey. Cikgu lajukan sikit ya. Pihak Inggeris bertindak dengan menghantar sepasukan mata-mata yang diketuai oleh Datuk Seri Lela Diraja ke Kuala Berang. Okey. Mata-mata maksudnya polis. Oleh kerana mengetahui yang perhimpunan di Kuala Berang telah berangkat ke Kuala Terengganu, pasukan mata-mata itu berpatah balik menuju ke Kuala Telumong. Mereka membuat pertahanan di Padang Kacong. Mereka faham bahawa perhimpunan di Kampung Pelam itu sedang bergerak ke Kuala Telumong. Oleh itu mereka mesti melalui Padang Kacong. Mereka pintas jalan lah. On the way itu, orang yang berhimpun dari mana? Kampung Pelang ni nak pergi ke Kuala Telumong. On the way perlu melalui Padang Kacong. Jadi mata-mata ni buat apa? Kubu atau pertahanan di Padang Kacong. Di sinilah berlakunya pertempuran di antara pasukan polis dengan orang-orang kampung. Setelah arahan supaya berundur dari pihak polis tidak diikuti oleh kumpulan tersebut, maka mereka telah melepaskan tembakan. Akibat tembakan yang tidak berhenti-henti itu,
11 orang kampung telah terbunuh. Di antara yang terbunuh itu termasuk Lebay Deraman atau Tok Janggut. Kumpulan itu akhirnya berpecah atau bersurai. Peristiwa di Padang Kacong itu tiba kepada kumpulan Sungai Berang yang sedang menuju ke Kuala Terengganu. Mereka mula merasa takut dan bimbang. Akhirnya mereka bersurai begitu sahaja. Dengan itu tamatlah kebangkitan 1928. Bila British tembak dan bunuh orang, mereka tak sangka dan ramai yang sudah mula takut, sayang nyawa, dan sudah berpecah. Selepas tu, kerajaan dia digerakkan oleh beberapa tokoh, betul? Jadi dia tangkap semua tokoh-tokoh yang berpengaruh, habislah. Semuanya lumpuh. Kerajaan telah bertindak dengan menangkap pemimpin-pemimpin yang menggerakkan kebangkitan. Didapati pemimpin kebangkitan tahun 22, 25 dan 28 adalah terdiri daripada mereka yang sama. Pemimpin yang tertuduh ditangkap dan dijatuhkan hukuman penjara dengan kerja berat. Di antara mereka yang didapati bersalah ialah Haji Zakaria, 7 tahun penjara, Ismail Kuala Po, 15 tahun penjara, Engku Mat Putih, Haji Tahir Gunung dan Mak Tok Pitas masing-masing dihukum 5 tahun penjara. Haji Abdul Rahman Limbong, bukan Lombong, Limbong, juga didapati bersalah dan dibuang ke Mekah. Okey, sebab kalau Haji Abdul Rahman Limbong duduk di sini, pengaruhnya akan kuat lagi. Jadi Inggeris pandai, dia buang ke Mekah. Kebangkitan ini menyedarkan pihak Inggeris bahawa mereka mesti bertindak rapi di Terengganu. Oleh itu, lebih ramai pegawai British dibawa masuk ke Terengganu untuk memastikan supaya undang-undang dan peraturan baru dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Jadi beginilah Inggeris menamatkan penentangan di Terengganu. Ada sebarang soalan? Ada sebarang soalan?